Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati pegawai-pegawai daripada pejabat pendidikan daerah Padang Terap, seterusnya yang saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar di mana jua berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Taala pada hari yang mulia ini di bulan Ramadan dapat sama-sama kita bersiaran untuk sama-sama kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal kebajikan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat mengadakan sedikit majlis ilmu untuk kebaikan kita bersama. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian untuk kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sidang penonton sekalian, daripada ayat ini, para ulama telah membahaskan, menghuraikan kepada kita untuk kita memahaminya. Yang pertama sekali, tentang rahsia Allah Ta'ala mulakan ayat tersebut dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa tidak dimulakan dengan ayat-ayat yang lain? Wal asri, wal fajri, contohnya. Maka ulama mengatakan bahawasanya ibadat puasa ni adalah satu ibadat yang calang-calang orang tak boleh nak laksanakan. Kerana satu kefarduan yang berat. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin amalan ataupun ibadat puasa tersebut. Sebab itulah ibadat puasa ini difardukan pada tahun yang kedua selepas berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana para sahabat umat Islam ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah untuk nak menguatkan keimanan mereka. Sedangkan ibadat puasa ataupun amalan berpuasa ni sudah terkenal ataupun ma'ruf di kalangan masyarakat ketika itu kerana pernah dilaksanakan oleh umat-umat yang terdahulu. Tetapi perlu kepada iman. Maka bukan calang-calang orang yang dapat nak melaksanakan ibadat puasa. Maka pada hari ini kalau kita melihat di persekitaran kita, di tempat kita ataupun di mana-mana sahaja, masih ada lagi di kalangan manusia
di kalangan umat Islam yang tak mampu nak melaksanakan ibadat puasa. Banyak yang curi-curi makan ataupun pada hari ini dikenal dengan golongan geng plastik hitam, ataupun yang curi-curi makan di kedai-kedai orang yang bukan Islam. Kenapa? Kerana tak mampu nak puasa. Sedangkan umurnya masih muda, badannya masih gagah, tapi tak mampu untuk puasa. Jadi bagi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadat puasa, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tahap keimanan kita sudah berada di satu tahap yang agak baik kerana dapat melaksanakan ibadat puasa. Kerana puasa ni tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian, kalau kita tengok di segi bahasanya al-imsak, mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri. Manakala di segi istilah syaraknya ialah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari dengan niat. Jadi nak kena jaga. Ulama sebut lebih kurang ada 8 perkara yang perlu kita jaga selain daripada makan dan minum. Tapi kalau kita khususkan perkara makan dan minum ni bukan senang. Sehari kita makan berapa kali? Kan kita duk makan sarapan pagi ataupun orang Kedah panggil menyerok. Kan? Makan nasi lemak, kopi saat lagi pukul 10, minum pagi pula. Roti canai, teh tarik, makan tengah hari pula. Lagi minum petang lagi. Duk ada 3, 4, 5 kali sehari kita duk biasa makan. Tiba-tiba mai bulan puasa ni kita nak kena tahan daripada benda-benda tu. Jadi orang yang iman dia tak kuat ni, nipih ni, dia agak susah lah. Jadi bagi orang yang dapat puasa dengan sempurna, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian, daripada ibadat puasa tadi ni, Allah Ta'ala sebut di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan ibadat puasa ni, dengan kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kata 8 perkara tadi, kalau kita boleh jaga elok, kita buat dengan sempurna mungkin, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang bertakwa setelah kita keluar daripada madrasah Ramadan selama 1 bulan. Kerana nak mendapatkan takwa ni dia banyak caralah. Banyak kaedahnya. Salah satunya ialah dengan ibadat puasa. Iaitu kalau kita tengok ibadat puasa ni dia mengajak kita supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah dalam ibadat puasa ni iaitu larangan daripada melakukan 8 perkara yang boleh membatalkan puasa. Sedangkan 8 perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa di siang bulan Ramadan untuk melaksanakannya hanya pada siang bulan Ramadan sahaja, iaitu bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Lebih kurang 13 ataupun 14 jam sahaja. Itu sahaja yang dilarang. Pada malamnya, pada bulan-bulan yang lain boleh dilaksanakan. Jadi itulah yang dikatakan menguji kita, mengajar kita mentaati perintah Allah. Daripada sini Syekh Abdullah Al-Ghumari ada mengatakan, jadi rahsia sebalik puasa ni daripada perkataan saum, sad, waw, mim, adalah nak mengajak kita ada 3 benda. Yang pertama saum. Huruf sad. Puasa ni nak ajak kita jadi orang yang sabar. Sabar. Kita sabar. Kita sabar, kita tak makan selama 13 jam. Kita sabar, kita tak makan. Sedangkan kalau kita nak makan, kita boleh makan. Tapi sabar. Ataupun
Kalau ada orang yang kita panggil menyakiti kita, mencari pasal dengan kita, maka Nabi SAW ajak kita, abang kata kepada orang tersebut, inni saim, sesungguhnya aku puasa. Mana kita sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf waw. Huruf waw membawa makna wara'. Wara' ni makna dia kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat, yang tak pasti haram dan halal satu perkara tersebut. Jadi nak latih kita dalam bulan puasa ni, kita tak boleh makan di siang bulan Ramadan, sedangkan waktu lain boleh makan halal. Kita tak boleh berjima' suami isteri di siang bulan Ramadan, sedangkan di pada waktu lain ataupun waktu malam halal hukum dia. Maka ajak diri kita menjadi orang yang wara'. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang wara', yang menjaga hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, huruf mim daripada perkataan muhsinin, iaitu nak latih kita menjadi orang-orang yang bersifat ihsan. Ihsan ni apa tuan-tuan? Kalau kita belajar hadis 40, hadis yang kedua berkaitan tentang iman, Islam dan ihsan, disebut di situ al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah Taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka atau kama qala. Jika sekiranya kamu tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah bahwasanya Allah Taala melihat kamu. Jadi ibadat puasa ni nak ajak kita jadi orang yang bersifat ihsan. Yang buat ibadat ni seolah-olah Allah Ta'ala duk tengok kita. Contohnya macam bab makan tadi. Kerana perintah Allah Ta'ala, kita tak makan dalam bulan puasa. Sedangkan kalau kita nak makan boleh. Kan? Kita pergi ke tempat-tempat yang tertutup. Di kedai-kedai yang tertutup. Ataupun kita makan di rumah kita dalam keadaan orang lain tak tengok. Maka boleh kita makan. Kita boleh berlakon. Tetapi oleh kerana itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok apa yang kita buat, maka kita menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi ibadat puasa ni nak ajak kita, nak latih kita daripada benda-benda ni. Jadi itu pandangan daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi daripada amalan puasa ni yang kita buat selama sebulan, mudah-mudahan esok bila kita keluar daripada bulan puasa, kita akan jadi orang yang bertakwa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, ayat Quran kalau kita tengok selepas daripada itu, Allah Ta'ala ceritakan hubungan bulan puasa ni dengan turunnya Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan puasa, bulan diturunkan Al-Quran, ataupun Quran itu diturunkan pada bulan puasa, yang mana fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada manusia dan juga sebagai keterangan-keterangan kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Maksudnya, bila kita menjadi orang yang bertakwa, senang, mudah kita ni nak ikut petunjuk daripada Al-Quran. Sebab Quran ni hanya orang yang bertakwa sahaja yang boleh ikut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ni menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi nak dapat seorang tu ikut ajaran Quran ni, dia kena bertakwa dulu. Kalau dia tak bertakwa, dia nak ikut macam mana? Dia tidak ada, kita panggil kecenderungan hati dia untuk nak taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya bagi satu contoh ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita supaya bertabayyun apabila kita mendengar satu-satu berita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk nak menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya. Jadi, kalau kita buat contoh lah, contoh dalam masyarakat kita yang berlaku. Contoh, kita kata di dalam tempat kita, di kampung kita, di perumahan, taman perumahan kita, ada satu keluarga lah, contoh ni saya buat contoh. Kan? Kita kata, apalah orang perempuan ni, isteri ni, malas masak, contohlah orang fitnah dia kerana dia tak masak dan sebagainya. Maka kita pun katalah kepada dia macam-macam, kita fitnah dia, kita maki dia, kita caci dia dengan kata-kata yang tak elok. Sedangkan kita tak selidiki dulu apa masalah punca sebenarnya. Kan? Bila kita selidik, rupa-rupanya yang menyebabkan dia tak masak, dia tak melayanlah, kita kata menjadi isteri yang baik, kerana suami dia tu jahat. Kan? Suami dia tak memberikan nafkah kepada dia, tidak balik ke rumah dan sebagainya, menyebabkan dia tidak diuruskan dengan baik. Itu contoh. Jadi mudah-mudahan dengan kita berpuasa, maka kita tingkatkanlah kualiti puasa kita. Mudah-mudahan kita mendapat puasa yang baik, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita akan mudah mentaati perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang masih banyak lagi. Tadi saya bagi satu contoh saja. Banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya rasa sekadar itulah yang mampu saya kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang adalah kesilapan dan kelemahan dari saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.